Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izawan bin Baharin. Pada hari ini sekali lagi kita menjemput Ustaz Fathul Bari dan Dr. Fadlan untuk membincang beberapa isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan soal menghormati pemimpin. Tetapi sebagai manusia biasa, pemimpin juga melakukan kesilapan. Tapi bagaimana soalnya untuk kita berinteraksi dengan kesilapan pemimpin, untuk menegur seorang pemimpin? Jadi saya harap mungkin Ustaz boleh terangkan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bila kita berbicara tentang kesilapan dan kesalahan, perlu kita ketahui prinsip asas. Prinsip asas sebagai seorang Muslim, kata Nabi SAW, kullu bni Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Cuma sekarang ini permasalahan yang kita hadapi apabila seorang pemimpin melakukan kesilapan. Bagaimana cara untuk kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan kesilapan dan kesalahan tersebut? Atas prinsip pertama, semua manusia melakukan kesalahan dan kesilapan. Itu perlu kita tanam dalam hati dan jiwa kita. Kerana sebahagian daripada manusia, mereka ingin melihat seolah-olah pemimpin itu bebas daripada kesilapan dan kesalahan. Pemimpin tak boleh salah. Ini satu salah faham sebenarnya tentang agama. Memang kita mengharapkan pemimpin itu melakukan perkara yang benar lagi tepat. Tetapi pada masa yang sama, sebagai seorang manusia, pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Itu satu. Yang kedua, apabila pemimpin kita melakukan kesilapan dan kesalahan, pertama sekali, kita perlu meletakkan sangkaan baik terlebih dahulu sebelum meletakkan sangkaan yang buruk. Yang kedua, apabila pemimpin kita melakukan kesilapan dan kesalahan, bagaimana cara kita menegurnya? Bagaimana cara kita memperbetulkannya? Sudah semestinya melalui nasihat. Dan Islam, kata Nabi SAW di dalam hadis, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, sahabat bertanya kepada untuk siapa? Kata Nabi SAW, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya yakni Al-Quran, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpinnya dan untuk manusia umumnya. Jadi itu nasihat yang perlu kita berikan kepada pemimpin dan pemerintah kita. Okey. Doktor, tadi Ustaz cakap pasal nasihat. Macam mana pula macam kita ni, orang kebanyakan, orang golongan-golongan marhain lah katakan, nak nasihat seorang pemimpin tu. Sama ada peringkat tertinggi dengan peringkat tengahan atau peringkat bawah. Macam mana tu Doktor? Berkenaan dengan nasihat, saya rasa elok sebelum saya menjawablah soalan ni, saya nak cuba sampaikan apakah yang dimaksudkan dengan nasihat. Okay, dan kita boleh lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang tokoh yang hebat dalam mazhab Syafi'i, beliau telah mengatakan an-nasihatu iradatul khairi lil mansuh, inginkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Jadi bila kita melihat pada hadis yang dibacakan tadi oleh Ustaz Fathul Bari, wali a'immatil muslimin, juga untuk pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam, apa yang kita boleh lakukan ialah kita menyampaikan kebaikan. Okay? Kalau dia buat benda yang baik, kita sokong. Kalau dia buat benda yang tidak baik, maka kita cuba untuk menghalangnya daripada melakukan perkara itu. Ini yang kita perlu tekankan di sini. Bagaimanakah cara kita nak menyampaikan, menghalang pemerintah kita, okay, daripada melakukan sesuatu kesilapan? Jawapannya ialah, pertama, kalau kita ada akses yang terus, kadang-kadang dia datang ziarah ke tempat kita, okay, dan dia membuka ruang, di situ akses kita terus kepada dia, kepada beliau, kepada pemerintah, kita terus nyatakan bahawa tuan, apa yang tuan lakukan pada ketika sekian-sekian masanya tidak sesuai. Okay, jadi saya ingin mencadangkan begini. Mesti cakap yang lembut. Okay, dan bila kita sampaikan, dia mesti berada di depan kita. Itu yang pertama. Okay, dan yang kedua ialah yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi itu sekiranya dia datang dan dia membuka ruang. Dan yang lebih baik lagi sekiranya kita tahu yang dia mungkin satu pemerintah yang ataupun pemimpin yang cukup senang untuk terasa, maka kita cari. Kalau dia jenis yang suka kita cakap dengan dia secara personal, maka di sinilah datangnya kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam satu puisi. Okay? Saya rasa Ustaz Fathul Bari pun ingat juga puisi ini. Ta'ammadni binushika fi infiradi. Okay, datanglah memberi nasihat secara personal. Wa jannibni nasihata fil jamaah, dan jangan nasihat di khalayak ramai. Fa in asaitani wa abaita amri, kalau kamu tak ikut dan kamu degil, fala tajza', jangan terperanjat. Idza lam tu'ta ta'ah, kalau kamu tidak diikuti oleh aku, kalau aku tak taat, jangan terperanjat. Okey. Jadi di sini Imam Syafi'i menceritakan kepada kita bagaimana ada orang secara umum, masyarakat ataupun manusia lah,
dia tak suka diaibkan di depan orang. Okey, apatah lagi kalau dia ada kedudukan. Jadi dengan itu kita kena fikir, kita nak cakap dengan dia, kita letakkan diri kita di tempat dia. Okey, saya nak tak saya ni diaibkan. Okey, jadi jawapan dari Imam Syafi'i jelas, jangan buat begitu kerana risikonya ialah dia tak terima. Okay, jadi itu antara caranya, kita carilah mana-mana saluran email. Kalau tak boleh cakap terus, banyak lagi melalui orang yang dekat dengan dia. Okey, SMS, email, Facebook, macam-macam kan apa dia dipanggil media yang ada zaman sekarang ni, semua boleh disampaikan. Soalan dia nak ikut ke tidak, itu bukan urusan kita. Okay, kita hanya menyampaikan. Okey, lepas tu kita doa, ya Allah, kan aku telah sampaikan, ya Allah, bukakanlah hati dia untuk menerima nasihatku ini. Wallahu a'lam. Ya. Sebenarnya kita nak kerana kita nak kebaikan daripada pemimpin, kerana dengan kebaikan pemimpin dia akan memberi kebaikan kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan etika dalam menasihati tadi jelas. Mungkin ada argument ya Ustaz Dr. Fadlan. Argument dari sudut kata nak jumpa bukan senang Ustaz. Nak jawab kita nak hantar melalui email, Facebook, bukan dia baca ke semua. Itu mungkin sebagai seorang awam itu yang kita fikir. Tadi tepat apa yang Ustaz Fadlan sebutkan, Dr. Fadlan sebutkan tadi, dari sudut kita menyampaikan saja mesej kita. Soal nak diterima, nak dibaca, nak dipraktikkan, itu soal kedua. Masalah yang berlaku apabila kita tidak ada sifat sabar. Kita nak perubahan itu berlaku segera. Kalau pemimpin itu terang-terang berlaku zalim, adakah kita masih nak mendoakan kebaikan dia, nak doakan dia berubah? Sedangkan dia memang dah, orang cakap dah terang lagi bersuluh. Pandangan Ustaz. Bismillah. Dia zalim ni ada dua. Dia sama ada zalim ke atas diri dia sendiri, dia pelaku maksiat contohnya. Dan yang kedua, zalim dia kepada masyarakat. Pemimpin yang menzalimi dirinya sendiri. Apa kata Nabi SAW? Innallaha qad ayyadha hadha ad-din bil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membantu untuk mempertahankan agama ini dengan pemimpin yang zalim. Dia zalim. Zalim merujuk pada zalim kepada dirinya sendiri. Kerana Imam Ahmad ibn Hanbal bila menjelaskan hadis ini, datang seorang lelaki kepada dia bertanya, kalau ada dua orang pemimpin, seorang ulama tetapi dia lemah, seorang lagi ulama ni orang yang amanah, kira amanah tapi dia lemah, seorang lagi zalim tapi dia kuat. Pemimpin zalim tapi dia kuat. Okey. Kata Imam Ahmad, pilihlah pemimpin yang zalim tapi dia kuat. Kerana pemimpin yang zalim itu dia zalim kepada diri dia. Adapun kekuatan itu memanfaatkan umat dia. Itu menunjukkan kepada zalim pada diri sendiri. Dia buat maksiat dan sebagainya. Yang penting kita doakan agar dia berubah, agar dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didik dia, sampaikan nasihat kepada dia. Adapun zalim untuk umat ini yang dibicarakan secara serius. Zalim ke atas manusia. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Isma'u wa ati'u li ulil amri minkum walau daraba dhahrakum walau akhadha malakum, hadis Abu Daud. Kamu hendaklah kamu dengar, kamu taat kepada pemimpin dan pemerintah kamu, walaupun dia mengambil harta benda kamu, walaupun dia memukul belakang-belakang kamu. Walaupun dengar dan taat. Taat, dengar dan taat dalam erti kata selama mana dia menyuruh kita melakukan kebaikan. Kalau dia menyuruh kita melakukan keburukan, la sam'a wa la ta'ah. Tidak ada ketaatan. La ta'atil makhluq fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau dia zalim dalam isu lain dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah menyuruh kita buat maksiat. Sebaliknya dia suruh kita buat kebaikan, maka wajib tetap kita taati. Jadi asasnya adalah ketaatan. Cumanya ketaatan itu perlu dilihat. Adakah perkara-perkara itu syar'i ataupun tidak syar'i. Syar'i ini maksudnya yang disyariatkan atau tidak disyariatkan. Kalau disyariatkan wajib ikut, kalau tidak disyariatkan wajib tinggalkan. Wallahu a'lam. Kalau kita ni secara umumnya di Malaysia masih lagi lelaki adalah ketua rumah. Kan? Dia belum lagi lah berlaku queen control di Malaysia ni secara umumnya. Kalaulah kita ni sebagai pemerintah di dalam keluarga kita membuat kesilapan, adakah kita ingin isteri kita kan pergi cakap pada kejiranan keseluruhannya? Mesti kita tak nak kan. Anak-anak kita pergi beritahu pada semua orang, ayah saya buat salah begini, ayah tak beri hak saya apa semua. Okey, kalau kita tak setuju yang itu, pergi kepada office. Kalau kita bekerja, kita kata mungkin ini yang terbaik. Tapi kalau kita adalah bos, adakah kita ingin begitu? Okey, semua pekerja yang tadi kata saya nak hak saya. Tapi kalau awak sendiri yang jadi bos, awak nak tak dibuat begitu? Tak nak. Awak yang jadi dekan nak tak dibuat begitu? Kalau jadi pelajar, pelajar nak. Tapi kalau awak jadi dekan, awak nak tak?
fikir lainlah pula ustaz. Okey. Jadi itulah yang kita cuba fikirkan, kenapa jangan fikirkan untuk diri kita sahaja, fikirkan untuk orang lain sekiranya kita berada di situ. Meletakkan diri kita dalam kasut Ya, dia. kasut dia. Okey, demikian saja perbincangan kita pada kali ini. Semoga kita masing-masing mendapat manfaat daripada dua orang pakar yang kita jemput pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Izzawan.